Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, paham semua? Okey, nama saya ialah Nazrul Effendi bin Jaafar. Saya adalah salah seorang kaunselor berdaftar di dalam lembaga kaunselor Malaysia. Jadi hari ini apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah berkaitan dengan suicide ataupun bunuh diri. Membunuh diri kita kata bukannya salah satu penyakit mental, tapi ia berpotensi untuk menyebabkan penyakit mental. Sebagai contoh, gangguan bipolar, trauma, kita kata skizofrenia dan sebagainya lah. Okey. Jadi hari ni apa yang saya nak beritahu anda semua adalah terdapat pelbagai faktor atau yang kedua adalah golongan dari sudut remaja ataupun dewasa yang paling banyak. Okey, dan di akhir sekali insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan macam mana solusi kepada isu bunuh diri ini. Okey. Jadi kita nak mulakan dengan yang pertama. Faktor-faktor bunuh diri. Okey. Dan sedih ataupun kita kata muram. Kalau tengok hari ni pelajar-pelajar sekolah lah sebagai contoh. Kalau tengok hari ni ada pelajar-pelajar yang sedih tiba-tiba dia rasa muram. Jadi kat sini kita tengok mungkin ada sebab-sebab yang berlaku yang boleh menyebabkan kesedihan yang berlaku. Okey. Jadi kesedihan ini juga kalau kita tengok, kita jangan ambil mudah. Kedua, kita tengok menukar personaliti dan juga penampilan. Okey. Kadang-kadang hari kita tengok di universiti sebagai contoh. Okey, universiti. Kita ambil di Malaysia lah sebagai contoh di Malaysia. Di Malaysia kalau kita tengok apa kita panggil culture shock. Kadang-kadang kalau pelajar tersebut daripada rumah dia okey, daripada pelajar yang okey, pelajar yang bijak, tiba-tiba dia masuk universiti. Sebagai contoh, daripada lelaki dia nak jadi perempuan, daripada perempuan dia nak jadi lelaki. Dan ini juga salah satu faktor kepada bunuh diri tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan ketiga kita tengok hari ini ialah tingkah laku bahaya. Sebagai contoh, pelajar sekolah menengah. Okey. Pelajar perempuan khususnya tingkah laku bahaya. Pelajar tingkatan 1 ke 2 ke 3, mungkin kata 5 ke, kadang-kadang dia berkawan dengan pelajar lelaki. Tiba-tiba kita tengok ada dekat bahagian tangan dia ni dia toreh. Saya tu tengok mungkin itu adalah faktor-faktor bunuh diri. Nampak macam simple. Mungkin ada yang saya pernah jumpa, sebab saya seorang kaunselor, saya pernah jumpa kes di mana pelajar 3 kelas yang berlainan tapi buat satu, dia kata sebagai satu hobi. Bagi saya itu bukan satu hobi. Mungkin ada perasaan yang mendorong pelajar tersebut, remaja tersebut untuk melakukan. Dia ambil pisau, macam mana dia buat, dia ambil pisau, dia toreh. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan balik. Adakah ini benda yang betul untuk menghilangkan stres? Atau perkara ini boleh terjerumus ke arah kejadian bunuh diri? Betul tak? Okey. Yang seterusnya iaitu poin saya ialah pemikiran untuk membunuh diri. Kadang-kadang mindset kita ataupun kita kata orang yang sekeliling kita tiba-tiba dia rasa macam tak nak siapa sayang aku. Rasa macam tak gunalah aku duduk atas muka bumi ni pun, baik aku mati. Kat itu yang baik aku mati. Jadi kat situ kalau kita tengok balik kan, dia kata baik aku mati, itu adalah salah satu yang kita panggil sebagai pemikiran untuk membunuh diri. Apa ataupun golongan mana yang selalunya membunuh diri? Bagaimana ataupun tempat yang dia nak bunuh diri? Siapa, golongan mana? Contoh individu. Yang pertama. Okey, yang pertama mungkin individu dalam individu di kalangan individu yang penyakit yang tidak boleh diubati. Sebagai contoh, dia ada satu penyakit yang dia rasakan dia takkan sembuh. Sepanjang hidup dia rasa macam kalau aku berubat pun, aku dapat kerawatan doktor pun memang takkan kembali kepada normal lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tengok kat sini adalah sejarah keluarga yang pernah bunuh diri. Okey, mungkin di dalam keluarga dia ataupun dalam keluarga kecil atau keluarga besar tu pernah bunuh diri. Yang ketiga adalah rakan yang bunuh diri. Jadi hari ini individu yang melihat kepada rakan yang bunuh diri mungkin juga berpotensi untuk membunuh diri. Okey, jadi setelah kita tengok kat sini, yang pertama punca, kita tengok dari segi siapa ataupun golongan mana
Jadi kat sini tujuan video ini direkod kepada anda semua adalah untuk kita nak panggil intervensi isu bunuh diri ni. Okey, jadi saya nak kongsikan antara solusi yang kita boleh buat adalah kita dapatkan sokongan profesional, golongan profesional. Sebagai contoh hari ni kalau kita tengok masyarakat di sekeliling kita, kita kena hashtag ambil peduli. Macam kita dapat yang kedua, itu adalah poin yang kedua, di mana kenal pasti tanda-tanda amaran untuk membunuh diri. Sebagai contoh, mungkin ada nota, mungkin ada, kita tengok macam kejadian sebelum ni, ada yang pelajar yang dia nak terjun, dia tulis nota sebelum dia terjun. Kat situ adalah tanda-tanda amaran. Dan juga kat sini juga antara solusi yang ketiga adalah berjumpa dengan kaunselor. Okey. Jadi kat sini buatlah temu janji dengan kaunselor. Kita ada banyak kat sini, Talian Nur juga, kita ada juga, kita kata kat sini Befrienders. Okey, Befrienders yang di mana talian-talian ni dibuka 24 jam tuan-tuan dan puan-puan, 24 jam tuan-tuan dan puan-puan, untuk membantu sesiapa sahaja, khususnya kalau kita tengok isu bunuh diri ni. Bagi contoh, ada juga saya nak kongsikan dengan anda, orang tu nak bunuh diri, dia siap boleh telefon lagi kaunselor, oh saya nak bunuh diri ni. Tapi bila dia bercakap balik dengan kaunselor, alhamdulillah kaunselor dapat tenangkan dia. Mungkin dia dalam telefon, mungkin dia just cakap tu untuk dapatkan seseorang untuk mendengar luahan perasaan dia. Mungkin dia rasa terasing, tak ada siapa yang nak cakap dengan dia. Jadi kat sini juga antara solusi ataupun dalam yang keempat adalah kita kata berjumpalah dengan profesional kesihatan mental. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ada kawan-kawan kita ke ataupun siapa-siapa saja yang kita nampak berpotensi nak rasa macam dia nampak macam kita nampak dia tergolong ke arah nak bunuh diri tu kan, macam patutnya dia kena bunuh diri. Tapi kita tengok hang ni patut kena pergi jumpa ni, jom kita berjumpa, ajak dia berjumpa. Okey, saya rasa sampai setakat tu saja perkongsian saya dalam isu ataupun intervensi bunuh diri ataupun suicide. Jadi saya harapkan semua sekali yang menonton video ni dapat hashtag ambil peduli untuk mengelakkan kejadian kes bunuh diri daripada berlaku di tempat sekeliling kita, khususnya Malaysia. Dan kita harapkan agar semua penduduk-penduduk Malaysia dan juga penduduk dunia khususnya dapat melihat isu bunuh diri adalah isu yang sangat-sangat penting. Jadi kita nak elakkan daripada orang tu bunuh diri. Ada juga dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahawa dalam surah An-Nisa ayat 29 hingga ayat 30 surah An-Nisa pun mengharamkan bunuh diri ini. Jadi saya menyeru kepada sesiapa saja menonton video ini agar kita bersama-sama hashtag bersama-sama hashtag ambil peduli untuk mengelakkan kejadian bunuh diri berlaku di tempat kita ataupun di mana-mana saja. Dan diharapkan agar kita semua dapat hidup secara aman, damai, dan kita juga dapat mendapatkan kesihatan mental yang baik, kita hidup secara harmoni. Okey, hashtag dari saya yang pertama hashtag ambil peduli, dan yang kedua adalah hashtag counselling bukan kelorok. Okey, itu saya dari saya. InsyaAllah terjumpa lagi pada bahasa yang akan datang. Assalamualaikum.